تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين وبعد. Hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Saya ambil masa sedikit sebelum kita masuk kepada kitab. Yang bertanya ni adalah jiran saya, dan saya tidak tahu sebelum dia tanya saya benda ni dah dibawa masuk kepada bahagian pusaka. Sebelum sempat saya serahkan kertas ni, keputusan dah sampai ke tangan dia. Tapi kerana saya dah buat jadual, saya bagi juga. Cuma keputusan bicara pusaka dia agak ringkas. Dia hanya ada nama, kemudian dapat banyak mana habis. Jadi saya nak bagi tuan-tuan tahu macam mana kaedah nak kira. Kalau boleh jangan bagi mati banyak orang. Bila mati ramai baru nak kira, kos dia tinggi. Dan saya pun kebelakangan ni kalau kes banyak lapis saya charge. Kalau jenis hak biasa selapis tu biasanya tak charge lah. Kerana susah dan nak kira mengambil masa dan kena ambil cuti. Panjang sangat. Okey, bahan yang tuan-tuan dapat tu bahan sebenar. Nama pun nama sebenar, tapi tuan-tuan dan perempuan tak boleh kontak. Sebab 4 nombor saya tutup, tuan-tuan nak telefon jenuh. Kan, memang tak jumpa lah. Okey. Baik, cuba tengok kes ni, kes sebenar. Yang mati bukan tak mau kahwin, tapi tak sempat kahwin. Dia sampai masa dah meninggal. Umpama kemarin hamba Allah ni dia minta dengan saya masa nak bercakap orang Melaka asal Terengganu. Saya kata 9:30 malam boleh. Saya pederah laju-laju sampai rumah. Rupanya dia tak telefon pun. Sebab dia buat kenduri arwah, dia terlupa terus. Dan saya kata saya sampai ba'da isyak pun tak buat. Nak balik rumah, nak bagi kamu selesa, kalut. Tadi petang dia telefon masa saya dua kereta. Dalam keluarga dia, keluarga mak dia ramai 8 orang. Anak mak dia 8 orang, 3 lelaki, 5 perempuan. Takdir Allah Ta'ala, hak lelaki 3 tu semua mati dulu, tinggal perempuan je. Faham tak? Mak dia anak 8, 3 mati, tinggal 5 semua perempuan. Allah, saya kata nak kata buat macam tu tak boleh. Allah Ta'ala bagi masa takat tu je. Dia tanya macam mana dengan pusaka mak saya. Saya kata mak kahwin berapa kali? Dia kata mak kahwin sekali, tapi ayah 2 kali. Ayah dengan mak kamu bini pertama kedua. Kata bini kedua. Bini pertama mati, tak ada anak, mati. Dengan mak saya 8, tapi yang lelaki mati habis. Yang mati lelaki tu abang pada, adik pada. Okey. Saya tanya mak kamu tu pula berapa beradik? Tu yang kata nama, berapa beradik mak kamu tu? Dia beritahu adik-beradik mak tu ramai lah. Tapi sebelum saya nak tanya, saya tanya dia, abang adik yang mati dulu laki-laki tu ada anak laki-laki tak? Dia kata ada. Saya kata alhamdulillah, nasib baik ada anak lelaki kepada anak lelaki, bahasa kita panggil cucu. Okey, jadi cucu mak ada berapa? Cucu mak ada banyak, Ustaz. Saya nak tahu cucu laki-laki daripada anak laki-laki berapa. Dia kata ada 10.
cucu perempuan ada anak lelaki, dia kata ada 5, cantik. Cucu perempuan lelaki daripada anak perempuan tak payah doa abang, yang tu tak dapat buat menyemak ya. Jadi saya kata pusaka mak kamu bahagi 75. Dia kata 75. Macam tu lah 75. Asal faraid kamu anak perempuan 5 orang, dapat 2/3. 1/3 untuk cucu, 2/3 untuk anak. Tak faham pun tak apa, saya kata yang penting bahagi macam tu. Tapi 2 tak boleh bagi dengan 5, 1 tak boleh bahagi dengan cucu 15 orang. Cucu yang 15 orang, 10 lelaki, 10 kira 20. Perempuan 5 kira 5, 5 cepak 20 berapa? 25. Anak perempuan 5 dapat 2, 2 tak boleh bagi. 2 darab 5 dapat nak bagi? Dapat lah. Saya kata senang, ambil 3 darab 25. Jawab siap berapa? Dia kata 75, cantik. 75 tu bahagi 3. Bahagi 3 berapa? 25 darab 2 50. 50 ambil gambar 5 orang. 10 10 10 10 10. Lebih lagi 25. Yang laki-laki seorang ambil 2. Jadi 20. Perempuan 1 1 1 1 1. Settle. Dan dia beritahu ada tanah pula. Tanah yang tu kamu kena buat urusan saya kira saja. Kalau yang kamu dapat dengan mahkamah mesti kena sama. Kalau hak saya tak sama, hak mahkamah dengan saya tak sama, salah seorang mesti silap. Dan saya terkejut kemarin orang panggil saya Syekh. Syekh. Dia panggil ni Syekh Fauzi Tahir. Kata saya bukan Syekh. Tak, telefon ni sebenarnya Syekh bagi nombor telefon kat saya. Syekh mana? Dia kata pegawai agama sekian-sekian. Oh, saya baru jumpa baru ni Tok Guru saya meninggal dekat Parit Panjang. Saya tutup muka macam tu pun dia kenal saya, sebab dia duk rajin tanya saya juga. Mai saya nak kira-kira, rupa-rupanya orang jenis macam ni layak jadi mufti. Pegawai agama pun layak. Sebab apa layak? Manusia yang berani jawab yang ni bukan bidang saya, itu layak. Faham tak faham? Dia boleh jawab itu bukan bidang saya, ni bidang orang lain. Telefon nombor kawan ni, cakap ikut bidang. Faham tak? Sebab tu ustaz ke siapa pun, doktor pun ikut bidang. Kemarin sajalah lama tak naik kereta anak. Kereta saya lah, dia panggil kereta Kak Long. Okey. Main nak tahu kereta tu okey kata okey saja. Allah Taala takdirkan kereta tu mampu mati kat bakar arang di tangan saya. Mampu tengah-tengah jalan raya besar. Dia gelabah, gelabah bewak, gelabah apa? Pasang lampu kecemasan tu. Keluar dengan jubah putih tu. Allah, saya keluar, saya nak tolak. Sebelum tu ada lori air berhenti. Lori air berhenti tu maknanya hak lori tu berhenti ya. Dia ni nak hantar air mana? Rupanya dia keluar pada lori tu nak main tolak-tolak. Dia tolak, saya tolak di luar. Saya kira siapa nak kono? Kata masuk dalam. Kemudian nak ceritanya, tolak pergi kat bengkel. Saya kata, saya nak buat satu bengkel saya nak check rosak di mana. Rupanya ada pipe bocor, air keluar, tangki air tu kering habis. Hak tangki spare, saya ni tangki apa ni, wiper bukan. Wiper hak besar ni, hak ni dia spare. Saya kata sampai tu aku tak tahu. Kan? Faham tak? Air spare tangki tu. Ingat kot yang tu air wiper hak lain. Tak apa. Jadi dia mahir bidang dia sebab 30 tahun dah dia duk repair kereta. Dan dia kata mesti ada bocor, dia cari sampai jumpa. Dia buah air, dia kata bawa pergi kedai cepat. Saat lagi air kering tengah jalan pula. Okey. Maka orang yang macam sahabat tadi, dia rasa kalau jawab salah, tolak pergi ke orang lain. Tak boleh buat, jangan buat. Dan saya juga benda yang bukan bidang saya tolak pergi ke orang lain. Ini orang panggil cara nak selamat.
Okey, cuba tengok bahan yang ada sama tuan-tuan tu. Si mati Abdul Hanan. Hanan nama perempuan pun ada kan? Tidak berkahwin, meninggalkan ibu Rosnah binti Syukur. Syukur ni dia macam-macam ejaan, ada SH, ada SY. Okey, 3 saudara lelaki kandung, Qamarul Azhari, Hasna Adli, Khairusani. Depa syok nama panjang-panjang tu. Dan 6 saudara perempuan kandung, Noliza, Aziah. Aziah tu lah rasanya yang tanya saya. Aziah Z. Barangkali lah. Syamsidah, Norzirah, Samaniah. Tahu Samaniah mana apa? 8. Heran buah nama anak Samaniah 8. Ada orang nama Asyarah. Tahu Asyarah? Ustaz Hanif Ghazali, kan? Adik perempuan dia nama Asyarah. Adik dia nama Ahmad, anak murid saya. Asyarah tu murid saya juga di Mesir. Walau bukan adik-beradik, tapi merebut dengan apa dia? Dengan Yan, Kampung Raga tak jauh mana. Kira macam adik-beradik. Bila dia main rumah saya tanya, mana lagi 9? Sebab nama dia Asyarah. Okey, baik. Dan Harisah, si mati belum menunaikan haji, tinggal duit RM131,400. Duit banyak tu kalau jalan boleh nak? Boleh nak berjalan? Boleh no, dia boleh. Dia rasanya kalau dia tu duit dia tak beli Myvi, dah beli Honda Jazz lah. Lawa Honda tu. Zakat dan fidyah puasa sudah dibayar. Duit mana? Duit mana? Zakat mereka tolak dah. Bagus. Tapi mereka terlupa tolak upah haji. Fidyah puasa buat dah. Fidyah puasa saya kira sangat kedekut. Saya sangat kedekut fidyah puasa. Siapa nak bayar fidyah sikit tanya saya. Faham tak? Saya tanya ayah kamu meninggal bila? Dia faham. Berapa hari puasa tinggal? 5 cupak. Buat macam mana? 5/650 gram. Dapat jawapan, bahagi dengan 1000 jadi kilo. Faham? Kalau nak kampit, bahagi dengan 10 kilo. Dapat. Sikit, sikit. Ustaz lain kira banyak. Dia kira macam mana? Dia ambil umur mati 75, tolak 15, 60 tahun. 60 tahun tu nak kena ambil 1, campur 2 sampai 60. Darat 30, darat 650 bagi 1000 bagi dengan 10. Mampu. Nah, ustaz, mana tahu kot dia tinggal puasa. Saya tak suruh reka. Kamu mau ada pihak bank hello main bayar hutang? Mana ada hutang, mana tahu kot ada. Mana boleh macam tu? Habis nak bayar juga boleh tak? Boleh. Buat macam mana? Faraid. Duit hak kamu dapat berhabis bayar fidyah mak kamu. Oh, saya bayar seorang mana cik, dak kamu dak reka. Kamu duk pergi reka apa-apa. Ustaz cakap macam tu. Habis takkan tak bayar fidyah. Fidyah puasa ni dia tinggal berapa hari. Satu je. Duk pergi reka-reka apa-apa. Faham tak? Reka tahu reka. Reka. Hanya satu kali saja saya layan orang reka. Itu pun kerana saya tahu dia tu sangat kaya. Dia kaya sangat-sangat dan dia kata fidyah puasa mak saya guna duit saya sebab mak saya ni saya yang belah. Saya tak guna langsung duit dia. Duit saya pun makan tak habis dah. Yang tu saya kira. Saya tengok kes lah orang tu macam mana. Baik, soalan dia, boleh tak faraid ni kita buat atau boleh je sama rata? Nama dia sama rata boleh. Sama rata ada 2 jenis. Sama rata yang berdosa, sama rata yang tak berdosa. Macam mana hak berdosa? Paksa geng lelaki-lelaki setuju sama rata tu sama rata berdosa. Tak, kami majoriti. Hatta pusaka dia bukan tengok majoriti, setiap orang ada hak dia nak macam mana. Sama rata hak yang tak berdosa ada 2 jenis.
sama kata ada pahala, sama kata tak ada pahala. Faham tak? Sama kata ada dua jenis. Sama kata berdosa, paksa orang. Sama kata tak berdosa. Hak tak berdosa tu ada dua jenis. Ada pahala, ada tak ada pahala. Macam mana yang tak ada pahala? Sama kata tak tahu dapat banyak mana, itu tak ada pahala. Hak mana pahala? Kira dapat berapa kupang, setuju sama kata, itu dapat pahala. Loh, susah no. Saya nak tanya, tuan-tuan semayang tak mengaji dapat pahala? Dapat pahala? Contohlah, contoh anak saya sendiri. Saya buat misal anak saya darjah 2. Si abang belajar itu masa dalam kuliah, jumpa dekat Sungai Tengah. Anak saya kata, kat dia masa tu asak masuk dah. Saya kata, ayah ni asak masuk dah, lohok tak mayang ni. Faham tak? Dia kata, apa? Asak masuk, lohok tak mayang lagi, duduk mengajak orang. Saya kata, ayah jamak. Tahu jamak? Jamak. Dia kata, mana boleh jamak? Jamak ada dua ya. Jamak kerana tidur tak jaga, jamak kerana main lupa mayang. Faham tak? Sebab apa? Mak dia ajak macam tu. Dia tidur lohok, dia buka mata asak, kadang mungkin 6. Budak tidur, gerak dia tidur balik. Bangkit-bangkit, nak mayang apa tu? Lohok. Lohok apa cik asak dah. Semayang lohok, semayang asak. Lohok qada, asak tu tunai. Dia duk faham tu jamak. Sebab apa jamak? Sebab tidur. Kadang main, dia main main. Tak apa, main. Mayang lohok lagi? Dah lagi. Asak masuk dah. Mayang dah. Dia faham jamak ni, lupa tidur. Ayah mana boleh jamak? Duk ingat. Ayah ni jamak sebab musafir. Kakak-kakak kata, tak tahu apa hang sengap mah. Duk pi reka pula. Tu budak-budak teratur lah. Kadang-kadang dia kata buat pelik apa? Lohong asak isyak biasanya 4, macam mana boleh jadi 2? Tu kena mengaji. Mengaji. Baik, cuba tengok. Rosnah nak buat 1 sampai 10 baca sendiri. Rosnah itu binti Syukur, itu ibu. Ibu siapa? Ibu kepada si mati lah. Anak meninggal sebelum ayah mati dah. Macam anak abang lah. Masa suami Rosnah mati, yang kira faraid saya. Sebab jiran ni dia tahu mana, tak tahu dia main rumah, tanya saya kira siap. Saja saya mengusik dia. Ayah mati. Ayah dapat lagi pusaka Tok Wan. Dia sengap. Tak dapat lagi ustaz. Saya tak tahu syarat nak jadi Melayu. Ayah dia mati. Ayah tak dapat lagi pusaka Tok Wan. Ayah pada dia lah. Tu Melayu saja macam tu. Minta dah. Tu ustaz payah awak. Ayah masa ayah hidup, ayah minta tak dapat. Mudah. Habis apa? Kami pergi minta ustaz. Pak Long kami kata apa? Hampa nak golok, hampa tunggu. Dengar kata nak golok tunggu, kami tak tunggu, kami balik. Saya kata, Allah ni macam mana Pak Long? Pak Long tu mati dah. Allah ni apa nak tuntut daripada sepupu apa? Kalau masa Pak Long dia tak bagi, masa pupu dia nak bagi. Apatah keadaan Pak Long tu sengap-sengap dia pergi tukar nama dah, buah nama dia. Cara dia macam mana? Tipu lah. Tipu hakim kata, saya anak tunggal. Habis. Tak ada orang bantah, orang pun tak tahu sebunyi waris. Panggil 2 orang ke, sumpah kata yang ni waris tunggal. Allah, manusia ni yang boleh dibeli tu ada. Baik, cuba tengok ibu ikutnya mahkamah, kena ada tak surat beranak? Dalam surat beranak, anak hak mati ada tak nama mak? Ada. Tuan-tuan boleh kira tak? Contoh saya nah. Saya mak saya kan umur 16. Saya anak nombor 4. Okey. Jiran sebelah rumah saya, mak dia anak 19, menikah umur 13. Umur 15 ada anak seorang dah. 15. Kita 15 tak duk teriak lagi apa?
Orang dulu menikah awal. Dan saya nak habaq ni. Saya rasa seronok, bukanlah seronok bunuh orang dah. Tahu tak hak lahir anak tok daripada Pasar Puri tu jatuh ke bawah, hidup kemudian mati tu. Rupanya India. Alhamdulillah, kalau Melayu malu tak? Ni hak baru-baru ni anak murid saya, dia hantar WhatsApp, dia bagi link dalam Facebook. Bunuh suami untuk dapat pusaka. Faham tak? Dia hantar tajuk, dia tak baca pun. Saya baca-baca, dia tak hantar pun tak berkenaan. Rupanya hak bunuh suami tu orang Hindu bunuh Hindu, India bunuh India. Awallah tak cerdik, cik oi. Dia bunuh suami, dia kata orang main rompak. Awak bodoh, suami tu buta. Faham tak? Nak rompak suami perlu bunuh tak? Orang buta bukan nampak orang. Ini bunuh apa? Bila pi bunuh, jawapan dia apa dah? Nak rompak orang buta kena bunuh ke? Cuba fikir Ustaz. Rompak orang buta nak bunuh tak? Tak boleh bunuh, jangan bunuh. Bila bunuh juga, polis tanya. Bunuh sebab apa? Dia ni ada masuk insurans. Cek balik Hindu. Nasib baik. Saya kata kat kawan anak murid saya ni bukan kes paraid je. Ni Hindu. Dia boleh fikir kot tu. Okey, tengok. Saudara lelaki kandung 1, 2, 3 bawah sampai habis, tengok sendiri. Ingat yang laki-laki darat 2, perempuan darat 1. Tak darat pun tak apa. Asal harta pusaka bagi 6, mak dapat 1, lebih lagi 5 tak nak bagi. Laki-laki ada berapa? 3 sama dengan 6, perempuan 6 sama 6, 6 capak 6, 12. Okey, hak mana mahkamah buat kita? Mahkamah tahu urusan dia? Hanya senaraikan nama 1 sampai 10 dan kotak yang 6 darab 12 itu sahaja. Jawapan keluar putusan mahkamah, Rosnah 12/72. Kamarul Azhari berapa? 10/72. Habis itu lah sampai ke bawah. Dan dia punya pembahagian dia, saya nak buat bandingan sini. Yang tak ada kertas boleh ambil kertas banyak sini. Dalam kereta banyak lagi. Rupanya saya buat cara baru. Saya petutip 500 dapat murah. Faham tak? Murah. Okey, baik. Cuba tengok. Kalau faraid, Rosnah dapat 21,600. Nampak tak? Qamarul Azhari 18,000. Banyak tak Rosnah dapat? Banyaklah juga. Hak laki-laki 18,000, perempuan 9,000. Ya, itulah faraid. Soalan, kenapa laki-laki dapat banyak? Sebab laki-laki dia sara keluarga. Walaupun dia tak sara, tapi laki-laki kena dapat banyak. Tengok kes lah. Si ibu sebapak ke si ibu kena tengok kes. Baik, orang perempuan setuju faraid ke sama rata? Mereka geng sama. Tapi ingat sama rata kadang-kadang rugi. Contoh kita mati tinggal anak perempuan seorang, tinggal pak menakan ramai. Sama rata rugi sebab anak perempuan dapat setengah. Kenapa anak sama rata? Dia kena tengok kes lah, kena hello dulu. Kalau sama rata, apa jadi? Rosnah daripada 1,600 dapat 12,160. Dia kurang berapa? 8,000 lebih tu. Kalau boleh beli laptop Apple 8,000 lebih gitu, nipis ya amat. Ish. Laptop Apple ada lah kawan saya pakai 10,000, RM49. Ya Allah, syoknya. Dia kata cas sekali buat pergi pejabat 3 hari baru bateri habis. Faham tak? Cas sekali pergi pejabat wayar tak work. Sebab apa? 3 hari. Hak kita macam mana? Tak ada laptop Sabang. Laptop Sabang tak laptop Sabang. Dia duk jenuh Sabang. Anak murid saya panggil laptop Sabang. Saya takut tak sabar tengok dengan hang ni. Ni. Tu. Baik, cuba tengok Qamarul. Apa jadi? Mula dapat 13.88, lah dia dapat berapa? Dia dapat berapa?
12,960. Nampak tak? Dia dapat banyak tu. Kurang berapa ribu? 5,000 lebih. Saya nak tanya lah. Agak-agak dia mau tak? Ni saya nak tanya lah. Tanya kawan ni lah, senang aja jumpa. Duit 100 dalam poket, lupa buang. Isteri basuh baju. Faham? Nak tidur dulu ke? Cari dulu. Duit tu pergi mana? Tambah kalau isteri dia ada pantun pat-patnya atau pat-patnya. Apa dia pat-patnya? Siapa dapat dia punya. Mesti cari betul tak? Hak bagus daripada siapa jumpa sedekah. Kalau duit 100 pun 20 pun cari, jawapan dia tak sadar sama kata lah cik, rugi banyak. Okey, cuba tengok hak game perempuan. Perempuan ke mana? Senyum lebar. Daripada mula dapat 9 dapat lah 12,160 ringgit. Banyak tu. Saya nak tanya, hak game perempuan 6 orang ni, laki lepa nak sama rata ke nak faraid? Laki lepa. Hampa kena sama rata dengan duk faraid. Faham tak? Nanti belah sana pula mati, bini pula kata abang kena faraid jangan sama rata. Faham tak? Dia tengok kok mana boleh makan banyak. Perangai macam-macam. Baik, cuba tengok sebelah tepi. Belah tepi ni senang saya cakap lah, Rosnah tak mau sama rata dia nak faraid. Mungkin Kamal Azhari ni dia mengaji sekolah agama tarbiyah. Faham tak faham? Tak faham. Saya singgah kedai minyak Petronas semalam. Saya tanya, ayah kamu Syahidan? Mak kamu Fauziah? Abang kamu nama Zaidan? Sampai salam kat mak ayah abang nama saya sekian. Sebab apa? Muka ni aku kenal. Saya tak kenal dia pun. Tapi rupa tu rupa abang dia. Faham tak? Tanya mengaji nak tarbiyah. Kau ngaji agama ni. Aku jadi apa pun aku nak faraid. Sebab apa faraid? Dapat banyak. Kadang-kadang faraid dapat sikit. Dia jadi gitu. Tengok kes. 1 dengan 2 tu kira cerdik. Cuba tengok nombor 2, 18,000. Cuba tengok adik dia, hak tak mengaji sekolah agama, 11,250. Kurang banyak. Tengok pula geng-geng perempuan bawah, senyum lebar bawah. Alhamdulillah. Kita berjaya tekan abang kita. Sebab kita ramai majoriti 6 orang. Faham tak ni? Jawapan dia, dah tengok macam ni, lah macam mana? Nak sama kata kan nak faraid? Wahai laki-laki, kami nak faraid. Okey. Kalau nak sama kata, okey. Kalau tak mau, okey. Itu baru dapat pahala. Faham? Setelah sama kata, syok tak geng perempuan? Syok. Sampai satu masa laki-laki akan diuji. Anak masuk you, duit tak cukup. Buat macam mana? Pergi jumpa kakak-kakak hak dia setuju sama kata ni, kak, alhamdulillah lah anak sulung kami boleh masuk you. Nak pakai duit sikit. Bukan nak minta duit, nak minta pinjam. Memang 2,000 ke minta pinjam. Nanti bayar balik Okey. Kak kata, ingat aku duk cari duit. Masa tu kita rasa apa? Teringat hak dulu hak sama kata lu ingat tak? Kak, saya bukan minta duit. Saya minta pinjam. Dulu kau tak ingat saya setuju sama kata. Hang tak ikhlas rupanya. Masa tu apa dah? Kak hari ni tak ada dah kak habis. Faham tak? Hak nombor 2 kata apa? Aku duk kata dah dulu. Hampa kena tipu. Faham tak? Faham. Cara nak tipu senang ya. Pakat dengan Rosnah. Mak nak banyak ke sikit? Macam mana cara dia? Mak dengar cakap saya. Depan semua ni mak tanya. Apa tanya? Kau hampa bagi kat aku. Hampa macam mana? Faham tak faham? Kau hampa bagi kat aku. Hampa macam mana? Kau hampa nak ambil juga? Faham tak politik? Saya sebenarnya mak memang nak bagi kat mak pun. Sebelum kau bagi tu dah bincang nak bagi dah kat mak. Mak ambil. Dah 2 orang setuju bagi kat mak, habis semua.
Bagi habis semua bagi habis. Lepas bagi habis semua, mak ngangkak bagi dua. Faham bagi dua? Mak pun buat rumah lain, kak buat rumah lain. Duit mana? Duit hangpa lah. Kami tak tahu nak jadi macam ni lah. Masalahnya, kak pun tak tahu mak bagi kat kak. Mak bagi kat kak, mana mak tahu? Mak bagi kak ambil Sebenarnya apa dah? Mereka ada buat parti. Faham tak? Mereka nak bahagi dua. Geram mana? Geram. Baik. Selesai yang tu, tengok kepada kitab kita. Okey. Geng kitab Rumi, muka surat 95. Okey, geng kitab Jawi muka surat berapa? Muka surat 124. Dia ada geng-geng dia. Kita harap saya tak payah habaq sebab tuan-tuan tak sudi. Kitab ni saya mengajak khatam lebih 10 kali. Banyak tempat pakai kitab ni sebab mazhab Syafi'i senang, tak pening kepala. 149 sunat dalam kitab ni, sunat adalah sunat, bukan sunat masuk Jawi tu. Kata jumpa pula disunatkan imam. Tu dia jenuh. Jaga-jaga nah. Kitab ni jaga. Adik saya hak duduk di Rawang. Adik saya. Dia kata, abang kenapa mengajak suka duk kata jika sekiranya. Jika dengan sekiranya tu makna sama. Saya kata nak buat macam mana? Dalam kitab dia tulis macam tu. Kita baca aja dah. Tu menunjukkan adik tak buka kitab tu. Kalau buka jumpa. Jika sekiranya. Kita nak kata apa? Faham tak? Sunat menyuruh seorang memanggil imam yang tetap ke masjidnya. Okey. Macam kampung Sungai Tengah. Ada rumah untuk tu imam dekat. Sungai Tengah ada dua. Ada Ulu, ada Yuliang. Satu Bandar Baru, satu Pulim. Okey, biasa rumah imam dengan masjid tak jauh. Pergi panggil dia dulu. Sama lah juga kita nak iqamah, pastikan imam yang dilantik telah bersedia. Hukum asal dia macam tu. Sebelum Bilal nak iqamah, pergi tanya Nabi, dah bersedia ke belum? Tu yang jadi yang as-salatu khairum minan naum tu. Sebab dia hak tu lah. Dan yang ni jadi isu sikit, tapi dah settle lah. Ramai kita yang bangun daripada iqamah tak habis lagi. Ramai macam tu. Kenapa bangun awal? Sebab masa qamati solat tu kita bangun lah. Kata kita ambil agama kita ni dia ikut mazhab. Jangan bagi pening kepala orang. Saya ceritalah satu hadis. Nabi masuk nak solat, dah bangun ramai dah. Nabi katalah, iza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Bila solat dah iqamah, jangan bangun lagi hingga nampak aku mai. Tu kalau imam mai daripada luar. Maksudnya macam mana? Jangan bangun awal sangat, jangan lewat sangat. Ukuk diri, tahu ukuk diri. Orang yang nak kena ambil semayang, dia kena pergi bercepat. Orang yang ambil semayang kena 2 kali sebab yang kencing dia menitik, itu cerita lain. Hak jenis kaki kebas, kena bangun awal. Dia ukuk diri lah, ukuk diri. Jika hadir satu jemaah kepada sebuah masjid, surah pun samalah. Yang tak ada iman jawatan kuasa surah ni, surah Al-An'am. Yang tu tak ada. Hak tu bebas nak semayang, tak mana semayang lah. Faham tak? Tak ada imam tak ada siapa. Cuma yang ada cleaner aja. Saya ceritalah sikit. Saya pergi Kuala Lumpur balik hari tau. Saya pergi pukul 2, saya tolak pergi 2 pagi. Pergi Kuala Lumpur, tidur dekat apa tapah. Lepas solat subuh, mandi semua, terus pergi ke ambil anak dekat Bangi sana, buat pergi Putrajaya, hantar balik, patah balik mai. Seronok dapat surat saman laju. Faham tak ni? Sehingga kat tapah tu, semua kita lah kalau musafir jamak qasar tak? Saya jamak qasar. Tadi saya jamak qasar dekat Gurun, masjid lama. Terkejut tengok masjid mereka buat binaan baru. Tu dia tengok. Ish, lamanya tak lu kot tu. Ish. Tak apa. Singgah dekat tapah.
Lepas duduk ambil semayang. Saya ambil semayang dah. Saya tanya, qasar ke? Ha, qasar. Saya tanya qasar, dia polis. Qasar ke? Ha, qasar. Tak apa, biasa qasar. Ikut dia dah, qasar dah. Tiba-tiba jadi imam orang lain. Faham tak orang lain? Aku tanya orang lain jadi imam orang lain. Serabut lenggu aku. Nak buat macam mana? Jawapan dia, nak ikut boleh, tapi kena niat cabang. Tahu niat cabang? Aku qasar kalau imam qasar, aku tamam kalau imam tamam. Yang hilang sikit kepala, semayang 4. Nanti asar nanti semayang pula 4. Kalau mengaji cerdik sikit, 2 campur 2. Nak solat ikut imam tu pastikan dia itu qasar ke tidak. Kalau dia qasar, kita qasar. Faham tak? Faham tak? Kalau dia tamam, kita tak boleh qasar. Kalau dia qasar, kita boleh tamam. Ha, tu jaga-jaga. Dia kata, yang ada baginya imam yang tetap, imam yang dilantik, baginda sultan, tak boleh pandai-pandai letak jawatan. Nak letak jawatan, tak surat pergi sultan. Sultan dia akan tengok, boleh terima tak boleh terima. Dan pada waktu hendak didirikan sembahyang, ia tidak hadir ke masjidnya. Lah imam tak mai, balik Terengganu. Tengok no, balik Terengganu. Maka disunatkan kepada mereka bahawa menghantar seorang daripada mereka untuk menjemput supaya ia hadir mengimamkan sembahyang jemaah. Dan kalau takut luput waktu sembahyang, maka disunatkan seorang yang lain mengimamkan sembahyang mereka. Baik, saya nak tanya, nak azan dulu ke? Azan dulu, lagi jadi lambat pula. Okay, tuan-tuan ada soalan boleh tanya ke depan.
Sambung nah. Okey, saya nak tanya sikit lah nah. Hadis atau ayat Al-Quran kita baca, kita faham. Jangan ambil Quran, melainkan ambil orang yang faham Al-Quran. Hadis Nabi kena ambil ulama yang faham hadis Nabi. Demikian juga dalam bab solat ni, kitab ni hadis-hadis sebut sikit saja, kena tanya ulama. Antara para ulama yang jadi rujukan mazhab kita siapa dia? Imam Nawawi. Nama betul Yahya bin Sharaf. Sangat alim. Dan bila sebut Imam Nawawi kata, dengar, terima. Jangan komen. Sebab apa jangan komen? Kita suluh muka dulu. Faham tak? Suluh muka aku ni dulu mana dengan Imam Nawawi. Saya cerita ni nak cerita saya sendirilah, senang. Profesor Dr. Muhammad Abu Said, profesor saya, balik ke Mesir dah sebab kerja Malaysia tak ada lebih pada 10 tahun. Kena balik kerja sana pula. Beliau mengajak kami, ya Allah, kitab fiqh lah. Cuba bayangkan, kitab tak bawa. Faham? Kami bawa kitab. Hak dia mengajar tu tak jatuh. Ish. Apa macam tu tu? Tu satu. Bila dia bawa kitab, kami bawa juga. Kan sebab mengajar kadang dia cerita pengalaman, dia cerita pasal kitab, kita duk tengok, ish. Betul ya dia cerita. Dan bila mengajar kami, walaupun beliau mazhab Hanafi, tapi kami Syafi'i, dia akan mengajak kami, dia simpan Hanafi tu, simpan. Sebab Malaysia ni Syafi'i bukan Hanafi, simpan. Bila sebut-sebut nama Nawawi, dia kata apa? Man ana indahu. Aku ni siapa? Tuan-tuan rasa macam mana? Man ana indahu. Aku ni siapa? Orang lah kata pula Imam Nawawi tu siapa? Faham tak? Dia terbalik. Sedangkan saya ni, guru banyak dia mengajar saya, termasuk faraid pun mengaji kat beliau. Saya pernah tanya satu orang, saya menyesal tanya, tak mau tanya dah. Orang yang suami mati, kalau menikah pula, akhirat kelak, suami mana? Faham tak? Lelaki mati, bini menikah pula, akhirat kelak, suami mana? Ada yang kata suami baru, ada kata suami lama, ada yang kata tengok suami mana yang bagus. Saya tanya doktor ni, suami mana? Dia kata wallahu a'lam. Nanti bila kita masuk syurga nanti, tengoklah suami mana. Hak yang main jumpa kita. Aku tak tanya tak apa. Dia jawab macam tu, kita rasa tak mau tanya dah. Tapi saya tanya juga, saya ketua kelas tau. Dia ngajak-ngajak, dia pesan, Fauzi dengar elok aku nak cakap. Yang aku mengajak ni kamu tolong dengar. Kalau salah tolong buat pembetulan. Bimbang sat lagi salah. Sebab aku tahu bidang aku mengajak ni bidang kamu. Faraid tu lah, memang itu bidang yang saya minat. Dia mengajak-ngajak, ada sikit silap. Tapi guru ni saya tak mau tegur. Last dia sedar tak ada silap. Dia kata, "Aina anta, kamu duduk di mana? Kenapa tak tegur aku tersilap, formula tersilap?" Tak apa. Lepas tu kena tegur. Dia tanya soalan. Siapa nak tanya soalan? Saya angkat tangan. Dia kata apa kerana Fauzi? Amma anta fala tas'al. Adapun kamu jangan tanya. Orang lain tanya tak apa. Geram tak? Dia kata apa? Ruba tawasuli fi syarhi hadal mawdu' yakunu jawaban lima turid antas'al. Aku nak sambung sikit lagi. Barangkali itu adalah soalan yang kamu nak tanya, aku jawab sekali lagi. Dia syarah-syarah. Dia jawab soalan yang saya nak tanya, saya tak tanya lagi tu. Dia jawab dah. Faham tak ni? Dia tanya soalan yang dia jawab soalan yang saya nak tanya, tapi tak tanya lagi. Ish, tak boleh jadi dia ni. Sejak kejadian itu, kalau bukan pergi jumpa pukul 2 lah, mayang hok lu.
Takut dia tahu saya lagi lohak tak mayang lagi. Payah cerita kan. Beliau balik Mesir kena tangguh kuliah sebab nak hantar. Dan berkata Imam Nawawi bermazhab Syafi'i, jika takut menimbulkan fitnah, tak fitnah. Contohnya lah, kan imam jawatan dia nak habis dah, katalah nak pilihan raya pula. Pakak pulun nak jadi imam sebab apa? Agak-agaknya aku boleh. Takut ada fitnah, dan jangan jadi fitnah. Maka hendaklah masing-masing sembahyang bersendirian. Sembahyang seorang, awak sembahyang seorang. Sebab takut fitnah nak jawatan imam. Dan disunat, faham tak? Sunat ni bukan masajawi. Dan disunatkan kepada mereka sekiranya imam hadir, elok-elok sembahyang habis nak balik dah, ti imam sampai. Lah, pergi mana? Lah, saya lambat sikit. Sekian. Ti imam mai. Masuk pula sembahyang lain berjemaah. Mengulangi sembahyang mereka dengan berjemaah sertanya. Sebab yang tu tak kena fitnah, sebab dia jawatan imam lagi. Rupa-rupanya sampai macam tu. Kalau nampak akan jadi fitnah, sembahyang seorang. Awak je sama lah juga. Kita pernah tak sembahyang jemaat? Awak sebab virus yang tak nampak. Singa pun kena lari hak nampak, apatah hak yang tak nampak. Kadang-kadang di PMB Nabi suruh tutup ruang-ruang kosong. Kenapa? Jawapan dia, jangan tengok satu hadis, tengok apa ulama kata. Kan kita disuruh lari daripada singa, lari daripada gusta, daripada kuman, semua virus, wabak, bagai-bagai. Kalau itu antara sebab dia, solat berjemaah dia sunat ke wajib ke? Ada kata fardhu kifayah, ada kata sunat muakkadah, bagai-bagai. Isu dia, kalau sembahyang di rumah sah tak? Sah. Kalau sembahyang kat masjid, virus boleh jadi lagu teruk tak? Sebab tu tengok-tengok kolah ayat sembahyang pun tak ada. Sebab apa? Sebab nak jaga tu. Masalah. Habis tu kenapa kedai buka? Saya nak tanya, kedai tak buka boleh hidup tak? Masjid tutup, kita boleh hidup lagi. Kedai tutup, boleh hidup. Tolong faham macam tu. Jadi jangan kita lurus sangat. Kenal ada doktor, tak kenal, Doktor Hafiz Qodiang orang panggil, kan, fatwa Kedah Pendia juga. Dia kata jangan jadi pembaris. Ada ketikanya kita kena tak lurus, macam tu. 150, tidak makruh makmum yang dibenci oleh ahli masjid hadir sembahyang di masjid. Faham tak ni? Kadang-kadang sebab pakaian dia kita tak suka kat dia, tak ada masalah apa, boleh aja nak main sembahyang. Cuma-cumanya kalau pakaian tadi boleh menyebab kotor lantai, yang tu sembahyanglah di luar. Samalah juga masjid Sungai Karangan, hak geng main tiket sembahyang tak ada, sembahyang di luar. Saya pergi sembahyang di Terengganu. Masjid cantik lah, masjid hak di Raja punya kan. Masuk rupanya tak boleh masuk. Sudah memang tutup sebab nak jaga kat dalam tu. Macam-macam benda. Yang ni mereka pandai pada kita lah. Okey. Telah dinaskan oleh Imam Syafi'i. Ni saya cerita sikit. Kenal tak Ustaz Awang lah ni? Ustaz Awang, Ustaz Wahab Hasan. Main seorang budak suka baca buku, guru tak ada. Dia main jumpa Ustaz Awang. Imam Syafi'i tak betul. Al-Um pun tak betul. Habis apa dia? Kita kena ikut hadis Nabi. Astaghfirullahaladzim. Tok guru tanya senang aja. Hang kata tak betul. Tak betul datang mana? Kerti baca kitab. Taklah, yang saya tahu tak betul. Orang abang tak betul pun dia kena mengaji dulu, baru tahu. Apa ni jenis gitu. Bahawa seorang makmum yang dibenci oleh ahli masjid, ada orang tak suka, mungkin kerana pakaian dia bagai-bagai, tidak makruh ia menghadiri sembahyang jemaah bersama-sama ahli masjid itu. Harap satu masa dia jadi baik tak? Harap dia jadi baik tak? Dan saya kadang duduk simpan, tak mau tegur. Takut tegur tak jumpa dah. Faham tak? Duk jaga, harap dia ni ada masalah apa tak tahu.
Demikianlah diterangkan masalah ini oleh pengarang kitab Syamil dan Tamim. Dua-dua tu kitab mazhab Syafi'i. Tuan-tuan bila mengaji mazhab Syafi'i ni tak sakit kepala. Sebab apa dia? Mazhab kita. Tetapi ulama sesama mazhab memang berbeza pendapat. Memang beza. Contohnya solat jenazah. Ayat semayang tak ambil pun tak apa, ambil pun tak apa. Nak pakai yang mana? Ambil itulah. Kenapa hak ambil? Ayat semayang tu ada. Saya pernah solat jenazah tak ambil ayat semayang. Berapa kali? Ada sekali kat Bagang Senar. Duk mengajar terlepas abang, ustazah mengajar pasti meninggal. Anak apa? Ustazah mengajar anak sepederah habis. Sampai-sampai orang takbir dah. Tapi memang tak mana pun tak tahu. Allahu Akbar semayang. Faham? Keluar masuk dalam kereta, abang kata ni kali pertama semayang tak ambil semayang. Sebab apa semayang? Lambat. Habis tu, alah solat jenazah ni ada pendapat kata dia bukan semayang, dia doa. Faham tak? Hak banyak dia apa dia? Ambil semayang lah, hak tu hak banyak. Dan pernah berlaku kat saya sendiri nak solat jenazah. Saya masuk rumah orang mati ni, dia adalah adik tiri ayah saya. Maksudnya apa dia? Mak pada pak menakan tiri ni kahwin dengan tok saya. Okey, nak jadi cerita dia dah wasiat saya jadi imam solat jenazah. Saya dah keluar duduk kat kereta dah. Dia panggil saya pun masuk. Nak masuk tu saya nak ambil semayang dulu. Masa duduk beratur ambil semayang tu, mai suami mak menakan saya. Meninggal, dua-dua dah meninggal. Dia kata apa kat saya? Orang duk tunggu kita semayang, kita duk ambil semayang. Solat jenazah ni dia bukan kena ada ayat semayang. Nampak tak? Itu pendapat yang kedua. Malu tak saya depan orang ramai? Saya orang yang ketiga nak ambil ayat semayang. Mula-mula orang yang kedua. Jadi yang ketiga, bagus tak? Dalam duk tunggu ayat semayang tu, nombor 2, jadi orang yang ketiga. Pak menakan duk beletak dah, orang duk tunggu tu. Saya orang yang kedua. Tu jadi yang ketiga. Ada orang potong terik. Potong terik tu namanya Ahmad Fisal Mat Tahir. Abang kandung saya. Dia berani potong lah dulu saya uji Mesir, dia banyak bagi duit. Tak apa. Saya kata, depan orang ramai, saya kata, Pandak, solat jenazah, Pandak kata tak nak ambil semayang sebab dia bukan semayang. Saya nak beritahu, solat jenazah ada qiblat, ada Fatihah, ada selawat, okay? Ada doa, ada imam, ada makmum, ada masbuk, ada muafiq, semua ada. Ciri-ciri semayang berlambak ada, cuma rokok sujud tak ada. Jadi pendapat saya, solat jenazah kena ada ayat semayang. Kalau tak ada ayat semayang, itu cerita lain nak pakai ayat tu. Saya sebagai anak menakan ni rasa macam kasar tak? Kasar. Tapi nak buat macam mana? Saya balik-balik tahun tu juga. Nak masuk dalam kereta, nampak pak menakan, suami mak menakan. Saya pergi bersalam, saya cium tangan dia. Habis dia cium tangan. Bila cium tangan, dia cium pipi saya. Kira cover tak? Cover. Tu nak abang kata bila beza pendapat, kita kena tengok pendapat mana kuat. Tetapi bila kita ada isu-isu kita Malaysia lah dengan berbagai-bagai, mazhab kita adalah mazhab mufti. Apa mufti kata, itulah mazhab kita. Jangan pakai hak orang lain, pakai mufti kita kata. Clear macam tu. 151, hukum berimamkan orang yang mengikut imam yang lain. Nanya ke tak nanya? Nanya tak nanya? Saya pernah masa duduk mengaji dulu, saya ikut orang ni, dia suka mata suka kejip. Dia suka kejip. Saya kenal dia, jumpa dah ada lagi. Allahu Akbar. Okey, ya. Faham. Dia bagi salam, saya bangkit tambah lagi. Dia duduk tengok orang saya. Saya pergi sana tanya saya, ikut apa? Ikut abang? Saya ikut orang depan ni. Faham tak? Astaghfirullahalazim. Hak saya ikut itu adalah makmum. Mana tahu? Faham tak? Mana tahu? Okey. Tidak sah semayang seorang makmum yang berimamkan orang lain.
Kamu pergi ikut orang yang jadi makmum tak sah. Dan orang yang tidak terkaya ni bukan maksud miskin dah. Orang yang tidak terkaya semayangnya pada qada, dia semayang tapi kena ulang lagi. Macam mana tu? Seperti semayang orang mukim macam kita ni lah. Macam kita ni. Bukan musafir dengan bertayamum. Contoh ni dekat Kelang Lama ni, ayak pakat tak ada. Ayak tak ada ayak. Habis tu buat apa? Sembahyang tayamum. Sembahyang tayamum tu kena ulang balik nanti bila ada ayak sembahyang. Kenapa kena ulang? Sebab tayamum di tempat yang biasa ada ayak, tiba-tiba tak ada ayak, sembahyang tu kena ulang balik bila ada ayak. Pak menakan aku sembahyang, dia tak ulang pun, dia tayamum juga. Hatu tayamum sebab tak boleh guna ayak. Faham tak? Yang saya abang ni tayamum sebab tak ada ayak. Tempat biasa ada ayak, tapi ayak tak ada. Hak pak menakan kamu tu tayamum sebab tak boleh guna ayak. Beza tak beza? Beza. Jadi Allah hampir ikut dia. Dia semayang Isyak. Jadi imam, dia tu sendiri kena ulang balik. Ikut orang yang semayang kena ulang balik. Dia pun kena ulang balik. Kamu ikut dia mana boleh? Oh, macam tu pula. Sebab tu payah saya nak cakap. Kalau semayang tak mengaji senang. Berlaku. Dia datang masjid terlewat. Imam semayang gerhana bulan. Ni berlaku. Orang tu ada lagi. Dia main lewat sikit. Allahu Akbar semayang. Imam rokok, dia rokok. Faham? Elak-elak berdiri, Fatihah pula. Allah. Semayang gerhana rupanya. Faham tak? Mufaraqah pun tak boleh. Sebab semayang mana boleh ikut semayang gerhana. Habis tu semayang lain. Masa takbir ikut mengingatnya maghrib, rupanya gerhana. Tapi tak pernah berlaku kot sembahyang jenazah. Kan, sembahyang lohor ikut jenazah pernah? Mana ada. Tapi anak saya pernah berlaku. Kali pertama dia solat jenazah, saya ajak dia sembahyang tepi. Imam takbir yang kedua, Allahu Akbar, dia rokok. Faham tak? Balik rumah awak yang rokok. Mana tahu kali pertama sembahyang jenazah. Oh, Petra tu kah? Okey. Faham ke nah? Maka kalau kita musafir, mungkin ayak ada sebotol ayak ni untuk minum. Ayak untuk ayak semayang tak ada. Kita bertayamum. Semayang itu tak kena ulang. Sebab masa tu kita musafir. Samalah juga ayak ada orang jual tapi harga mahal sangat. Kita tak mampu nak beli. Jawapannya kita tayamum. Semayang tu tak kena ulang. Okey? Dan berimamkan orang yang boleh mempelajari Fatihah tapi ia tidak mempelajarinya. Dia boleh mengaji, dia tak mengaji, dia jadi imam. Mungkin baca salah baris, salah tempat tu. Dan orang semayang kerana hormat waktu. Tahu hormat waktu? Hormat waktu. Masuk waktu semayang. Ni saya pernah jumpa nah. Saya tak bak nama tempat. Isteri lumpuh sebelah sini. Suami bawa isteri pergi nak berubat di Perlis, aksiden, patah belah ni. Bertimpa-timpa. Mula sini lumpuh, bawa pergi aksiden, patah belah ni pula. Sini lumpuh, sini patah. Yang suami ni pula mata merah menyala sebab aksiden bahagian muka. Saya pergi ziarah. Suami ni orang kuat tabligh. Mesti tabligh, mesti tak tinggal sembahyang. Saya berjumpa dah. Macam mana semayang okey? Semayang macam ni lah Ustaz. Hormat waktu. Kenapa hormat waktu? Sebab tak boleh menghadap kiblat. Saya kata apa masalah menghadap kiblat? Tak, saya tak boleh pusing. Saya kata kalau kami pusing katil, pusing tak? Faham tak? Kamu tak yang pusing, kami pusing katil. Kamu akan pusing tak? Pusing tak? Pusing. Loh, saya tak boleh pusing, katil boleh pusing. Apa pusing katil? Habis tu semayang lain qada lah lama-lama. Faham tak? Allah nasib baik Ustaz Mai. Ada lagi seorang.
Kereta depan berek, dia berek belakang, patah tangan. Orang Padang Serai. Patah tangan, balut. Kamu semayang macam mana ni? Saya ambil semayang, saya basuh muka, tangan ni saya sapu air yang atas lah. Okey. Kepala sapu banyak mana? Sapu macam biasa. Lepas tu tayamum. Tayamum juga. Tayamum muka. Tangan ni, hak balut ni, tayamum. Tayamum mana boleh atas simen. Tayamum dia kena atas kulit. Allah. Tu yang nampak coklat pun. Serta tayamum dia atas tangan, bukan atas balutan. Allah. Ni nak apa? Kalau 6 bulan tangan berbalut, nak kena qada 6 bulan. Sebab apa kena qada? Sebab nak tayamum atas balutan tak boleh. Habis buat macam mana? Tayamum dia atas tangan. Nak buat macam mana? Tak tahu, saya pun tak tahu nak buat. Nak kena qada mampu tak? 6 bulan. Kalau 3 bulan kau kita main nak buat. Kamu taklid zat mazhab Hanafi. Ambil semayang macam biasa, balutan sapu air. Kepala besar tapak tangan. Hak lain semua macam biasa. Solat tadi tak perlu diulang. Saya nak pakai ayat ni. Saya nak pakai ayat ni. Taklid zat mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, solat dia kena ulang. Kalau bagi orang yang rajin, tahu tak rajin, silakanlah. Tapi yang tayamum atas balutan tu, yang tu saya rasa tak patut buat lah. Sebab tu accident, orang putih dia jadi coklat, tayamum dengan tabu tanah. Jangan jadi macam tu. Lagi sambung. Dan orang sembahyang bertelanjang, tahu bertelanjang. Dia sembahyang tidak ada pakaian dia nak pakai, atau pakaian dia kotor, ada najis. Dia sembahyang, kita sembahyang asing-asing. Dan ingat, solat berjemaah dengan imam yang tak ada pakaian, kita tak ada pakaian, boleh juga, tapi satu saf. Sini atok sampai satu saf. Sebab kalau sembahyang 2 saf memang kita gelak. Tahu gelak. Tu imam dia menjadi imam depan kita apa pun tak pakai. Faham tak faham? Sebab tu hukum dia ni, kalau nak sembahyang, tolong semua terjun masuk dalam sawah lalu lompak tu. Bangkit lagi semua hitam. Allahu akbar sembahyang. Sebab cara itu saja nak tutup aurat. Kalau sembahyang jenis tak ada pakaian, tidak ada 2 saf, tak ada. Sambung saja. Faham tak? Pakai gelak. Satu mungkin kata ngikut, ada juga putih, rupanya hitam semua. Payah cerita. Okey, lagi sambung. Lagi kata, dan sembahyang yang terikat kepada sebatang kayu, jika kita katakan wajib atas mereka mengulangi sembahyang. Faham tak? Badan dia diikat di sebatang kayu. Kata kena hukumlah sebatang kayu, dia sembahyang juga. Sembahyang tu kena ulang. Kita nak pergi ikut orang tu tak boleh, sebab dia sendiri kena ulang. Dan jika berimam ia dengan salah seorang yang mana ia seperti hal mereka itu, tidaklah sah sembahyang mengikut kaul pendapat yang sahih yang paling kuat. Sebab mereka tu sendiri kena ulang sembahyang. Okey, cuma macam ni lah. Kalau sembahyang pampers pun tak boleh salin semua, itu solat menghormati waktu. Tapi majlis fatwa memberi pendapat berbeza. Ni jaga. Kadang-kadang saya dengar Ustaz A, Ustaz B kata, sembahyang tu ada yang ada wayar ayat kencing tu. Sembahyang tu kan boleh cabut tu. Sembahyang tu sembahyang hormat waktu. Saya nak tanya, mereka ni berjumpa ada waktu lega? Duduk macam tu sampai akhir mati. Majlis fatwa, keluar fatwa, sembahyang boleh. Jangan pegang saja plastik ayat kencing tu. Tak upaya nak buat, silakan. Okey, silakan. Lagi sambung. Bersalahan masalah ikutan orang yang ummi. Tak, ummi ni bukan mak aku. Ummi ni ummi. Ni saya cerita sikit bertepatan dengan tajuk dia. Ada orang komen seorang hamba Allah. Saya tak beritahu nama. Kita duk semayang, duk baca ummi itu, batal semayang. Kenapa batal? Nabi bukan ibuku. Nabi itu ummi, bukan ibuku. Jadi semayang duk kata Nabi ibuku tak boleh.
Saya kata, awak yang pergi tegur orang macam tu, kamu sendiri hak tegur orang tu pun salah. Ummi, ibuku. Dia tak ada depan, tak ada alif lam. Alif lam tak ada. Ummi. Macam isteri saya, anak-anak panggil ummi. Alif ada hamzah, mim ya. Ummi, ibuku. Adapun Nabi kita salam bukan ummi. Ummi ada syaddah hujung. Ya tu ada dua. Nabi Muhammad Nabi ummi. Ummi ada ya. Bila ya apa dia? Dinisbahkan kepada ibu, maksud Nabi tak boleh baca, tak boleh tulis. Ibuku alif lam tak ada. Ummi tak ada alif lam. Al-ummi ada alif lam. Ummi hujung ya satu. Ummiyu hujung ya dua. Jadi hak kamu buat dulu-dulu ni betul ya dah, orang hak tegur tu dia yang silap. Jangan kita duk keliru macam tu lah. Bersalahan masalah ikutan orang ummi dengan orang ummi. Tak ummi ikut ummi. Sama-sama tak reti baca Quran, ikut orang tak reti baca Quran, maka sahlah sembahyangnya makmum yang ummi itu orang lain tak boleh ikut. Sama lah juga ni berlaku ANR Gurun, saya tak sebut nama, orang Padang Serai. Dia singgah sembahyang ANR. Allahu Akbar. Dah kuantu sembahyang je. Heran imam ni. Fatihah baca tak dengar. Sampai bagi salam tak dengar apa. Sudah sembahyang apa dia nak tanya? Sembahyang apa pom tak dengar. Dia cakap bahasa isyarat. Baru tahu banyak sembahyang ikut imam bisu. Jawapan dia dari mana? Nak sembahyang dia. Awak jadi gitu. Dah bisu. Nak buat macam mana? Okey, sebab tu orang khonsa tak boleh sembahyang ikut khonsa. Sebab ada kemungkinan khonsa hadut depan tu perempuan, kamu khonsa belakang laki-laki. Laki ikut laki boleh, perempuan ikut laki-laki boleh, laki-laki ikut perempuan tak boleh, khonsa ikut khonsa tak boleh. Khonsa ikut perempuan pun tak boleh ke? Sebab apa? Kod kamu khonsa tu kamu laki-laki, hak depan tu perempuan. Kacau. Dan paling pening sekali, ayah mati tinggal anak khonsa, sangat pening. Nak kena kira 2 kali. Anak ni nak bagi berapa? Cara dia ialah bagi minum air banyak-banyak. Faham tak? Tahan-tahan sampai nak kencing. Masa kencing tengok ambil rakaman, tengok keluar ke mana. Kalau keluar ke laki-laki, laki-laki lah. Keluar ke perempuan, keluar serentak dua-dua. Jawapan dia tengok hak mana berhenti dulu. Faham tak? Dua-dua laju lah. Jawapan dia tak tahu nak kata apa. Tunggu bagi besar, tengok tumbuh misai ke, janggut ke, jadi perempuan kan bagaimana? Tak tahu juga, tanya doktor. Tengok hormon dia mana lebih ke mana. Paling senang, kira sebagai lelaki, kira sebagai perempuan, tengok hak mana dapat banyak, bagi hak sikit. Cara yang kedua, kira sebagai lelaki, kira sebagai perempuan, campur 2, bagi 2. Sekiranya dia kuasa muskil, doktor pilih jantina awak adalah lelaki, dia jadi lelaki, perempuan. Orang ni kalau dipilih lelaki-lelaki, maka Syekh Hussein yang mandi dia. Kalau dipilih perempuan, isteri yang mandikan dia. Tetapi bagi orang yang tukar jantina, yang mandi dia adalah ikut jantina dia yang asal. Jantina yang asal tu, itulah yang akan mandikan dia. Walaupun tubuh dah jadi perempuan, jantina yang asal. Nanti tu imam nak semayang pun tengok laki ke perempuan ke, hukum dia tak boleh berubah. Okey, tu clear nah. Kadang-kadang jadi tukar jantina, dia bukan senang tu. Berhenti makan ubat dia jadi balik hak jantina asal. Malu noh. Orang Melayu kita duk buat bagai-bagai. Okey, akan datang kita bincang pula berimamkan kanak-kanak. Tuan-tuan kenal ada Datuk Hasanuddin. Dia sebut kanak-kanak. Cuba nun tu tambah titik satu lagi. Jadi apa? Katak jangan duk silap. Bayi. Cuba buang titik satu ya mula. Jadi apa?
Jaga mengaji kena ada guru, takut silap baris, silap titik bagi dekat tu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ij'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana mi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.